Bismillahirrahmanirrahim. Sekalian apresiasi peneraju acara, kombinasi intelektual kehakiman penuh berintegriti, div-div kehormat, rakan-rakan seperjuangan cukup berkredibiliti. Seterusnya, sidang penonton dekat di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang buat negaraku dan salam perpaduan saya titipkan buat Anda semua. Perpaduan rakyat tunjang keharmonian negara. Begitulah dogma yang akan saya pidatokan pada pagi yang mulia ini. Hadirin pemegang amanat bangsa, sesungguhnya perpaduan ditakrifkan sebagai hubungan erat atau bersifat toleransi yang diwujudkan secara sengaja dalam kalangan kaum dan etnik yang berbeza bagi mencapai satu matlamat secara jujur dan ikhlas. Dalam erti kata lain, perpaduan merupakan suatu proses menyatupadukan seluruh masyarakat di Malaysia bagi membentuk satu identiti dan perasaan cinta akan negara demi mengabadikan keharmonian Malaysia. Maka wujudlah perkaitan rapat bagaimana perpaduan antara rakyat mampu menjadi tunjang kepada keharmonian negara. Tidak percaya, tidak mengapa. Saya bentangkan kepada hadirin 3 indikator utama, yaitu dasar keterangkuman antara rakyat Malaysia, kebersamaan demi mencapai keharmonian, dan kesyukuran terhadap toleransi. Sidang hadirin sekalian, pertama, dasar keterangkuman antara rakyat Malaysia. Dalam konteks negara, kita adalah keluarga Malaysia yang berbeza agama, bangsa, kaum dan usia. Nah, meskipun terdapat perbezaan kepercayaan, latar belakang dan budaya, kita tetap meraihkan perbezaan dalam keterangkuman di Malaysia dan ini sudah membuktikan betapa perpaduan itu mampu menjaga keharmonian negara. Amalan keterangkuman antara rakyat di Malaysia yang bererti penerimaan dan penghormatan terhadap kepelbagaian keperluan individu sudah pun memperlihatkan betapa perpaduan tersebut penting dalam menjamin keharmonian negara. Namun, jangan pernah kita leka. Dasar keterangkuman hendaklah ditekankan secara lebih mendalam lagi bagi memastikan tiada rakyat yang tersisih. Misalnya, golongan orang kurang upaya OKU. Pura-pura lupakah kita akan krisis yang menimpa golongan minoriti Muslim Myanmar ataupun etnik Rohingya yang ditindas semata-mata kerana perbezaan agama dan tiada rasa hormat terhadap hak mereka untuk memilih agama Islam sebagai agama anutan. Mahukah kita perkara ini terjadi kepada golongan minoriti di Malaysia? Tidak, bukan? Maka renung-renungkanlah, adakah selama ini kita menghormati kepelbagaian keperluan individu ataupun tidak? Sidang Dewan yang budiman. Kedua, kebersamaan dalam mencapai keharmonian negara. Dalam menuju alat baru keharmonian negara, paradigma masyarakat dalam menjaga kepentingan bersama memerlukan anjakan bagi memastikan golongan yang bersikap ibarat gunting dalam lipatan dilenyapkan secara menyeluruh. Masih ingatkah lagi hadirin akan nokta hitam dalam sejarah negara kita yang terjadi akibat lesapnya sikap kebersamaan dalam diri masyarakat? Benar, tragedi 13 Mei 1969 yang menjadi monumen berdarah dan dalam cermin zaman masyarakat di negara kita di saat mereka saling tidak akur sesama sendiri. Pastinya tiada satu jiwa pun yang menginginkan insiden rusuhan kaum tersebut berulang kembali. Maka di sini dapat kita lihat betapa pentingnya perpaduan dan betapa besarnya impak perpaduan terhadap keharmonian negara. Hendaklah kita sebagai rakyat Malaysia menanamkan sikap kebersamaan dalam diri bagi menjaga kepentingan bersama. Sidang Dewan yang dimuliakan. Ketiga, kesyukuran terhadap toleransi. Toleransi masyarakat yang berbeza agama, budaya dan kaum
dalam kalangan keluarga Malaysia sudah pun berlangsung sejak berlakunya pemasyuran kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957 lagi. Maka hendaklah kita mensyukuri toleransi yang telah berjaya dicapai ini. Janganlah kita mensia-siakan puluhan bahkan ratusan nyawa yang telah terkorban demi mencapai kesepakatan antara kaum di Malaysia. Hendaklah kita bersatu hati dan mensyukuri dan saling menyayangi antara satu sama lain. Ibarat bercerai kasih bertalak tidak, bagaikan rambut disimpul mati. Ingin ku kubur di ujung kuku, ingin ku mati di tapak tangan. Hadirin, firman Allah dalam surah Hujurat cukup indah. Apabila Dia menciptakan kita, lelaki dan wanita, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kita saling menerima, menghormati, dan mengenali antara satu sama yang lain. Sesungguhnya, kita sebagai generasi kini hendaklah menggapai perpaduan tersebut, kerana generasi kita lah yang bakal menjadi penentu sama ada cemerlang atau ranapkah masa hadapan negara kita. Tanamlah tekad di hati, biar kita rebah, biar nyawa melayang, asalkan akhirnya tamadun bangsa Malaysia gagah berdiri di persada dunia. Untukmu Malaysia, daripada anak pertiwimu, teruslah makmur dan sejahtera di bawah panji perpaduan, dihiasi nilai yang kami bina. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.